Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke kelas Additional Mathematics. So hari ini kita akan masuk silibus kita yang pertama dalam tahun ni, iaitu differentiation. Differentiation ni mungkin benda yang baru untuk awak semua, sebab awak belum pernah tengok lagi sama ada semasa lower form ataupun semasa tingkatan 4. Jadi kita akan tengok apa tu differentiation. Untuk memulakan tajuk ni, pertamanya awak semua kena tahu konsep limit dalam differentiation. So kita tengok apa itu limit. Sebelum ni awak dah didedahkan tentang function. Sebagai contoh, awak ada function. Sebagai contoh, awak ada satu function. Contohnya fx equal 3x. So sebelum ni, kalau cikgu minta awak substitute x sama dengan 2 ataupun cari f2, so awak just ganti je x dengan 2. So yang ni mesti awak faham kan? Sekarang dalam konsep limit, kita tengok satu function yang cikgu dah tulis ni, iaitu function x kuasa 2 tambah 3x over x. Jadi kat sini, kalau kita masukkan x sama dengan kosong, akan ada sesuatu yang problem. Awak tengok ya, contoh kat sini. Contohnya kat sini kita nampak, kalau kita masuk kosong, dia akan jadi kosong kuasa 2 tambah 3 darab kosong bahagi dengan kosong. So bila macam ni, dia akan jadi 0 over 0. Dan 0 over 0 ni dalam matematik, dia adalah sesuatu yang undefined, tidak dapat dipastikan. Jadi kita tak boleh cari nilai dia exactly apa. Dari situ kita boleh lihat konsep limit ni. Kita akan try untuk masukkan value yang hampir dengan kosong. Sebagai contoh, kita tengok yang sebelah table sebelah kanan ni. Dia bagi contoh apa jadi nilai fx bila kita masukkan x tu approaching 0. Dia start dengan, kita tengok daripada belah negatif. Daripada belah negatif, daripada belah positif. Daripada sebelah negatif, bila kita masuk, dia akan jadi 2.9. Makin dekat lagi sebab negatif 0.01. Negatif 0.001. Maksudnya nilai tu approaching 0. Kalau awak ada straight line, kalau kat sini kosong, dekat sini naik sikit kan, 0.01. Makin naik makin ke arah 1. Yang ni pun sama, makin dekat maksudnya negatif 0.001. Macam tu. Jadinya kita nak tengok apa jadi bila value tu semakin dekat. So bila makin dekat, kita tengok 2.9, 2.99, 2.999, 2.999. Itu nilai-nilai fx. Sama je kalau kita masuk daripada arah positif, kita dapat 3.1, 3.01, 3.001. Dan benda ni pun menghampiri 3. So dekat sini kita tahu sebenarnya limit dia adalah limit x square plus 3x over 3 untuk x approaching 0 bersamaan dengan 3. So walaupun tadi kita masukkan, kita dapat kosong over kosong, tapi sebenarnya limit dia ada nilai. Macam tu. Itu yang awak kena faham mengenai limit. Limit ni hampir sama macam kita direct substitute, tapi dia berbeza sedikit. So macam mana kita nak determine limit ni? So nak determine limit adalah sebenarnya kita substitute dia direct. Dekat sini macam keliru sikit. Tadi cikgu kata dia macam lain sikit, tapi dia hampir sama. So bila kita nak cari satu limit approaching A, so actually sebenarnya kita substitute directly. Cuma ada syarat. Kita kena tengok dia punya bentuk. So cikgu kita kat sini ada two types.
Yang pertama, apabila kita masukkan A, dia tak sama dengan kosong over kosong. Okey, yang tadi kan kita dapat 0 over 0 kan. Tu sebab kita tak boleh directly masuk. Tapi apabila dia tak sama dengan 0 over 0, jadinya awak boleh direct masuk. Sebagai contoh, kita nak cari limit 3x plus 2, yang mana x approaching 3. So kalau kita tengok, bila kita masukkan 3, okay, x ganti dengan 3 tambah 2, okay, kita dapat 11. Dekat sini kita tak dapat 0 over 0, kita dapat nilai terus. So kat sini kita boleh direct substitute je. Okay, so maksudnya kat sini limit function ni sama je dengan substitution dia. So tak ada masalah. Okey, dan yang kedua, apabila type 2, bila kita dapat 0 over 0 macam tadi. So cara dia sama ada kita menggunakan factorization ataupun menggunakan rationalization. Okey, so kita tengok contoh apabila dia buat factorization. Okey, dalam contoh factorization, contohnya kita nak cari limit untuk function ni, x square minus 1, x minus 1, x approaching 1. Okey, bila x approaching 1, kalau kita direct masuk, kita akan dapat 1 kuasa 2 tolak 1. Kita akan dapat macam, kalau kita kira lah kan, direct masuk 1 kuasa 2 tolak 1 bahagi dengan 1 tolak 1. So dekat sini sama tadi, kosong per kosong kan. So kita tak nak guna, kita tak boleh direct. Apa kita kena buat? Kita kena buat factorization. Jadinya x kuasa 2 tolak 1 ni boleh factorize. Awak dah belajar sebelum ni. Jadinya factorization dia jadi x tolak 1 dan x tambah 1. Okey, dan bila kat sini kita nampak ada faktor yang sama, common factor, iaitu x minus 1 dekat atas dengan x minus 1 dekat bawah. So kita boleh cancel out. Jadi tinggal limit x approaching 1, x plus 1. Dekat sini baru boleh direct masukkan. Okay, jadi gantikan x ni dengan 1. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Okey, so boleh nampak kan? Kena bezakan sama ada je jadi 0 over 0 atau tak jadi 0 over 0. Okey, bila kita jumpa 0 over 0, ada benda lain, namanya kita gunakan teknik rationalization. Okey, kita akan tengok next page. Okey, dekat sini rationalization. Okey, sebagai contoh. Okey, ni contoh dia. Okey, kita nak cari limit ada square root. Usually kalau ada square root ni dan dia ada pecahan, awak mungkin akan guna rationalization. Okey, jadinya kita tengok kat sini, square root x plus 1 minus 1 over x. Okey, yang mana kita nak cari x approaching 0. Okey, kalau kita direct ganti macam tadi, kita try kan, kita try aja. Jadinya 0 tambah 1 square root tolak 1 over 0. Bawah ni over 0 dah nampak ada problem. Sebabnya sesuatu nilai over 0, kalau awak tekan calculator, dia akan dapat math error, undefined. Okey, yang ni pun sama je akan jadi. Okey, 0 tambah 1 1, square root 1 1. 1 tolak 1 0 over 0, 0 over 0. Jadi dah nampak problem. So dalam kes ni kita akan guna rationalization. Okey, dalam konsep rationalization ni, okey, kita akan tengok ni. Yang pertama dia kata multiply the numerator with its conjugate. Kat sini awak dah belajar sebelum ni. Atas ni ada square root kan. So kita akan multiply dengan conjugate third ni. Okey, so kat sini tanda dia minus, so conjugate ni mestilah plus. So awak darab dengan pecahan conjugate tu sendiri, iaitu square root x plus 1 plus 1. Okey, atas bawah samalah sebab kita kena conjugate, atas dengan bawah mesti dapat benda sama. Okey. Okey, so bila macam tu, bila kita dah darab, kita dapat x plus 1 dalam kurungan minus 1. Okey, bawah je x darab dengan conjugate tadi lah. Okey, so dekat sini, atas ni kita dah selesaikan. X plus 1 minus 1 tinggal x. Kemudian bawah ni ada nilai. Okey, then dekat sini, kita akan eliminate the common factor. Atas ni ada x, bawah ni ada x. So kita boleh eliminate dia. Okey, jadi tinggal 1 over square root x plus 1 plus 1. Square root x plus 1 plus 1. Okey, kat sini barulah kita directly masukkan nombor tu. So masukkan 0,
0 plus 1 is 1. So square root 1, 1. 1 plus 1 is 2. So jadi 1 over 2. Macam tu. So limit ni ada dua cara yang awak kena ingat. Kita tengok balik. Yang pertama, form dia sama ada bukan 0 over 0, direct masuk. Yang kedua, 0 over 0. Kalau 0 over 0, bergantung. Kalau awak nampak ada square root dan pecahan, itu rationalization. Okay, selain dia itu, mungkin awak akan guna factorization. Okay, so inilah konsep limit dalam differentiation. Yang ni awak kena faham dulu. Okay, itu saja untuk video kali ini. Assalamualaikum.